السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بخير. أما بعد. Muslimin sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana saat dan ketika ini Allah Subhanahu wa ta'ala memilih untuk kita berada di dalam rumahnya. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana kita juga diberikan peluang untuk berada di 10 yang terakhir di dalam bulan Ramadan. Hanya berbaki beberapa hari sahaja lagi untuk kita keluar daripada bulan Ramadan, untuk kita meninggalkan bulan Ramadan. Ingin ataupun tidak, kita tetap akan keluar daripada bulan Ramadan. Bulan Ramadan akan berlalu dan akan meninggalkan kita. Persoalan yang perlu kita tanya di dalam diri kita, bagaimanakah bekalan persiapan amal ibadah yang telah kita lakukan di dalam bulan Ramadan? Adakah ianya menjadikan diri kita sebagai manusia yang bertakwa kepada Allah, menjadikan manusia yang mendapat jaminan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala akan keampunan daripada dosa-dosa yang kita lakukan? Dan harus kita bertanya kepada diri kita, apakah yang kita persiapkan saat ketika mana kita berada di 10 malam yang terakhir, yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, taharrau lailatul qadr, carilah, rebutlah malam Al-Qadar, yang mana malam Al-Qadar itu berada di 10 malam yang terakhir daripada bulan Ramadan. Dan disebut di dalam riwayat yang lain, 10 malam yang terakhir malam yang ganjil, Al-Witr, malam yang ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Ini malam yang ganjil yang disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita maklum kelebihannya luar biasa. Maka berbaki yang hanya beberapa hari sahaja lagi ini, maka rebutlah peluang tuan-tuan untuk kita mendapatkan Al-Qadar. Dan begitu juga rebutlah peluang ini dengan sisa-sisa yang hanya beberapa hari sahaja lagi yang akan meninggalkan kita. Maka rebut untuk kita mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah,
Di kesempatan pada tengah hari ini, sebelum kita melaksanakan salat fardu Jumaat, saya ingin membawa tuan-tuan yang dirahmati Allah berkongsi dengan tuan-tuan intisari daripada ayat ataupun daripada surah Al-Kahfi. Suratul Kahfi adalah surah yang ke-18 yang diletakkan pada juzuk yang ke-15 dan juzuk yang ke-16. Suratul Kahfi adalah satu surah yang Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Ashabul Kahfi, penghuni-penghuni gua, yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam surah itu, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah di dalam surah ini bagaimana pemuda-pemuda yang mana mereka duduk di dalam gua bertahun-tahun. Allah Subhanahu wa taala tidurkan mereka. Dan mereka ini innahum fityatun, mereka ini pemuda-pemuda fityah, amanu bi rabbihim, beriman dengan Tuhan mereka, wazidnahum huda, dan kami berikan, kami tambahkan hidayah kepada mereka. Hebatnya pemuda-pemuda ini sehinggakan Allah Subhanahu wa taala rakamkan di dalam Al-Quran, dan Allah ceritakan kepada kita perihal tentang pemuda yang berselindung, yang duduk di dalam gua Al-Kahfi. Dan Al-Quran ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah yang begitu hebat. Di dalam Al-Quran terdapatnya kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Di dalam Al-Quran menceritakan tentang kisah nabi-nabi yang terdahulu. Di dalam Al-Quran menceritakan tentang seorang lelaki yang bernama Luqmanul Hakim. Apabila Allah Subhanahu wa taala meletakkan kisah di dalam Al-Quran, maka kisah ini adalah kisah yang paling terbaik, yang disebut di dalam Al-Quranul Karim ahsanal qasas, sebaik-baik penceritaan. Tidak ada cerita yang paling baik, yang paling terbaik, melainkan cerita yang Allah Subhanahu wa taala rakamkan di dalam Al-Quranul Karim. Dan di antaranya adalah Ashabul Kahfi. Dan suratul Kahfi ini menjadikan sunnah untuk kita membacanya pada hari Jumaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan bacaan suratul Kahfi pada hari Jumaat adalah merupakan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu kita dituntut apabila berada pada hari Jumaat ataupun pada malamnya, pada siangnya, maka jangan kita tinggalkan membaca suratul Kahfi. Kenapa? Kerana ulama dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebut di dalam hadisnya, yang mana membaca suratul Kahfi ini dia akan terselamat daripada fitnah Dajjal. Ini bagi mereka yang membaca suratul Kahfi. Dan begitu juga bagi mereka yang membaca suratul Kahfi ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan keampunan kepadanya Jumaat sehingga Jumaat yang akan datang, sebagai kafarah, menghapuskan dosa kecilnya apabila membaca suratul Kahfi pada hari Jumaat. Dan pada Jumaat yang akan datang Allah Subhanahu wa taala telah ampunkan dosanya. Ini kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka yang membaca suratul Kahfi. Baik, intisari daripada ayat yang ingin saya kongsikan dengan tuan-tuan pada tazkirah Jumaat ini, saya ingin mengambil ayat yang terakhir yang Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quranul Karim. Di dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman,
innal ladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada qul innama ana basharum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh, bagi mereka adalah syurga Firdaus menjadi tempat yang paling tinggi, dan mereka kekal di dalamnya. Mereka tidak akan ingin berpindah daripadanya. Para hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah, ayat yang ke 107 Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita, bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka yang melakukan amalan saleh, maka Allah Subhanahu wa taala tempatkan bagi mereka ini Jannatul Firdaus, syurga yang dinamakan syurga Firdaus. Sebagaimana kita maklum, syurga ini ada tingkatannya. Ada yang dinamakan Jannatul Naim, Jannatul Ma'wa. Syurga ini ada tingkatan-tingkatannya, yang mana syurga yang paling tinggi adalah Jannatul Firdausil A'la. Ini syurga yang paling tinggi, yang Allah Subhanahu wa taala berikan jaminan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang melakukan amalan saleh, maka Allah sediakan bagi mereka ini syurga Firdaus. Dan apabila kita melihat Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita orang yang melakukan amalan saleh, orang yang beriman kepada Allah, maka ini tempatnya. Nak menunjukkan kepada kita ini tawaran yang Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita berlumba-lumba untuk melakukan amalan saleh. Badiru bil a'mal, bersegera untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Kerana Allah Subhanahu wa taala menawarkan satu ganjaran yang begitu hebat, dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam ayat yang lain, "Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam ayat yang lain juga berkaitan tentang orang yang melakukan amalan saleh, faulaika yadkhulunal jannah, mereka ini akan dimasukkan ke dalam syurga Allah. Orang yang melakukan amalan saleh, sama ada daripada lelaki ataupun wanita, maka kami berikan kehidupan mereka kehidupan yang baik. Ini tawaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka yang melakukan amalan saleh. Dan sudah tentu tuan-tuan, amalan saleh inilah yang akan memberikan kebahagiaan akhirat kita. Amalan saleh inilah yang akan memberikan kebahagiaan akhirat kita. Sebab itu kita hidup di atas dunia ini adalah jambatan untuk kita menuju akhirat. Dunia bukan tempat yang kekal abadi. Dunia sebagai tempat persinggahan, yang mana yang akan menjadi kekal untuk diri kita, tempat yang kekal untuk kita adalah akhirat. Kalaulah dunia sebagai tempat yang terakhir, destinasi yang terakhir, maka Allah Subhanahu wa taala pasti tidak akan menciptakan manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia kerana Allah nak menunjukkan kepada kita
yang mana Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dua kehidupan. Yang pertamanya kehidupan dunia, yang kedua kehidupan akhirat yang paling bermakna dalam hidup manusia. Tuan-tuan dirahmati Allah, sebab itu ada di kalangan manusia yang hanya memikirkan tentang kehidupan dunia semata-mata. Dia meninggalkan tentang kehidupan akhiratnya. Dia lalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Tidak sempat dalam hidupnya untuk melakukan amalan saleh. Sibuk dengan urusan dunianya. Akhirnya dalam keadaan dia meninggal, dalam keadaan dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sempat untuk melakukan amalan kebaikan. Apa kata Sayyidina Ali, tuan-tuan? Sayyidina Ali pernah mengungkapkan satu perkataan. An-nasu niyamun. Manusia itu tidur. Idza matu intabahu. Apabila dia mati baru dia sedar. Allahu akbar. Manusia ni dia lalai. Hidup atas dunia dia lalai. Dia banyak kerja dunia, dia banyak buat perkara-perkara yang melalaikan diri daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba apabila Allah matikan dia, baru dia sedar rupanya ada kehidupan yang kedua. Apabila mati baru dia sedar yang mana dia sudah pun masuk di dalam sempadan akhirat. Pada ketika itu barulah dia tahu begitu besarnya, memberi arti yang begitu bermakna, yang mana kehidupan akhirat itu perlu didahului daripada kehidupan dunia. Pada ketika itu barulah dia nak minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kembali semula. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Tuan-tuan dirahmati Allah, manusia ni ketika mana Allah Subhanahu wa taala nak bagi peluang, sekiranya Allah Subhanahu wa taala nak berikan peluang untuk dia boleh hidup lebih lama ataupun untuk dia kembali semula ke atas dunia, manusia ni dia akan minta apa dia? Dia akan minta supaya dibangkitkan semula, diberikan usia yang panjang untuk dia nak melakukan infak, melakukan amalan salih. Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Supaya aku dapat menginfakkan, memberikan sedekah, dan aku nak menjadi orang yang baik. Wa akum minas salihin. Ini permintaan manusia. Sekiranya kalau diberikan peluang untuk ditambah semula umurnya, ataupun diberikan peluang untuk dia dikembalikan ke atas dunia, tetapi peluang ini tidak akan berlaku. Mustahil. Apabila Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan umurnya, dia bertemu dengan kematian pada saat itu, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memanjangkan usianya walaupun dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga orang yang telah pun berada di hari akhirat, apabila Allah Subhanahu wa taala perlihatkan amalan salehnya, Allah Subhanahu wa taala perlihatkan amalan kejahatannya, dia minta kepada Allah untuk kembalikan ke atas dunia semula supaya dia boleh beramal saleh. Di dalam hadis menceritakan, tuan-tuan, orang yang buat amalan saleh di atas dunia, yang buat amalan kebaikan di atas dunia, di hari akhirat, Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kebaikannya, tetap dia minta kepada Allah, kalau boleh aku nak buat lagi amalan saleh. Itu orang yang buat amalan saleh di atas dunia. Bagaimana orang yang tidak melakukan amalan kebaikan di atas dunia? Orang yang banyak melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada ketika itu dia merasakan begitu hinanya dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan dirahmati Allah, sebab itu Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita di dalam ayat ini bagaimana orang yang melakukan amalan saleh,
Allah Subhanahu wa taala berikan kedudukan yang begitu hebat, yang mana dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang seterusnya tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang mana mereka ini la yabghuna anha hiwala. Mereka yang mana apabila sudah masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mahu berpindah daripada tempat itu. Apabila sudah masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, tidak ada penghuni ahlul jannah yang mana nak keluar daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Adapun penghuni neraka, wa na'iyadzu billahi min dzalik. Penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala ceritakan yang mana apabila mereka dibakar di dalam neraka Allah, mereka minta untuk sekejap sahaja dikeluarkan daripada api neraka Allah, itu sudah memadai. Allahu Rabbi, tuan-tuan, nak ceritanya kepada kita begitu dahsyatnya siksaan api neraka Allah. Nak cerita kepada kita begitu ngerinya siksaan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di dalam bakaran api neraka Allah. Di dalam hadis disebut bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan serengan-rengan azab api neraka Allah itu batu yang dibakar daripada bakaran api neraka Allah, diletakkan di bawah telapak kakinya, maka menggelegak otaknya, cair otaknya, tuan-tuan dirahmati Allah. Sebab apa dia? Kepanasan api neraka Allah itu. Baru diletakkan batu sahaja, batu yang panas daripada bakaran api neraka Allah, bagaimana bakaran daripada api membakar jasad bagi orang yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran-gambaran yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada kita. Sebab itu mereka minta keluar sekejap pun tak apa. Tetapi tuan-tuan dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam ayat yang begitu banyak sekali perihal tentang ahlun nar, mereka yang kufur kepada Allah, mereka yang tidak beriman kepada Allah, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya. Bila mereka keluar, tak keluar, tuan-tuan. Adakah peluang untuk mereka keluar sekejap? Tidak. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya sampai bila? Ilal abad, selama-lamanya. Ada tempoh? Tidak ada tempoh, tuan-tuan. Atas dunia ada tempoh. Kita hidup 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, ada yang 100 tahun tempoh hidup atas dunia. Akhirat tidak ada tempoh. Apabila masuk ke dalam syurga Allah, maka duduk di dalamnya selama-lamanya. Apabila masuk ke dalam neraka Allah, wa na'iyadzu billah, duduk selama-lamanya, kecuali mereka yang adanya iman di dalam hati mereka. Orang yang beriman kepada Allah walaupun melakukan dosa kepada Allah, tetapi masih ada peluang, pengharapan rahmat daripada Allah untuk dia keluar daripada api neraka Allah, yang mana dia akan tetap untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebelum masuk ke dalam syurga Allah, maka dia akan dibakar di dalam api neraka Allah. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah kata apa dia? Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah wahai Muhammad, kalau sekiranya lautan itu menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habisnya tinta itu ditulis untuk ditulis akan kalimat-kalimat Tuhanku. Sesungguhnya sekiranya kalau kami datangkan tambahan tinta itu untuk ditambah sebagai dakwat untuk menulis kalimat-kalimat itu, maka tetap tidak akan mencukupi untuk menulis kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini kalau kita lihat di dalam tafsir,
asbabun nuzul ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini bagaimana golongan-golongan yang takabbur, golongan-golongan yang merasakan dirinya hebat, yang mana ketika mana dia menyuruh ataupun meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun mereka ingin memperolokkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan soalan-soalan yang mana untuk memerangkap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana kalimat-kalimat Allah itu yang mana tidak mampu untuk mereka menulis ataupun untuk mereka mengkaji ataupun untuk mereka mempelajarinya sehingga habis. Rahsia-rahsia Allah itu begitu luas, yang mana mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara soalan mereka kepada Nabi tentang roh. Mereka bertanya kepada Nabi tentang roh. Mereka ingin memerangkap Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana roh ini tidak ada siapa pun tahu yang dinamakan roh. Bagaimanakah roh itu yang sekarang ini berada dalam jasad kita, tuan-tuan? Saya boleh berbicara sebab roh masih ada dalam tubuh badan saya. Tuan-tuan boleh datang ke sini kerana disebabkan adanya roh dalam jasad kita. Tetapi apabila keluarnya roh daripada tubuh badan kita, maka kaku kita. Roh ini yang ditanya oleh mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai soalan perangkap, nak tengok Nabi ini orang yang benar ataupun tidak. Kenapa, tuan-tuan? Kerana di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Zabur juga menceritakan tentang roh. Dan di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Zabur, yang mana roh ini diceritakan di dalam kitab tersebut, yang mana menyerah kepada urusan itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak siapa pun tahu tentang roh. Maka puak kafir ini tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak tengok apakah jawapan yang diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah Nabi dia akan memberikan jawapan lain daripada yang terdapat di dalam kitab Taurat? Tuan-tuan dirahmati Allah, maka dengan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila mereka bertanya tentang roh, maka turunnya jawapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu, tuan-tuan, Al-Quran bukan ciptaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu apabila mereka mengatakan Al-Quran itu adalah ciptaan manusia, Allah Subhanahu wa taala cabar manusia. Allah kata apa dia? Fa'tu bi suratin min mithlih, datangkan kepada kami satu surah yang semisal, sebanding dengannya. Maka Allah kata apa dia? Fa illam taf'alu wa lan taf'alu, dan mereka tidak akan mampu, walan taf'alu, mereka pasti tidak boleh buat. Sebab apa dia? Sebab Al-Quran itu merupakan kalam Allah. Al-Quran bukan ciptaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Allah Subhanahu wa taala cabar, ada juga mereka buat satu surah sebanding dengan suratul Fil. Tetapi surah itu yang mereka reka itu menjadi bualan manusia ataupun menjadi sindiran kepada manusia, yang mana manusia gelak dengan apa surah yang mereka cipta. Tidak akan sama, tuan-tuan dirahmati Allah, kerana ianya adalah merupakan mukjizat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila turun ayat ini, Allah kata qulir ruhu min amri rabbi. Allah bagi jawapan kepada Nabi, dan Nabi bagi jawapan kepada mereka, roh itu adalah urusan Tuhanku. Maka mereka mengakui akan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hati mereka, tetapi tetap mereka tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan,
apabila Allah Subhanahu wa taala berikan jawapan yang begitu banyak ketika mana ditanya soalan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kepada kita yang mana kalimat-kalimat rahsia-rahsia Allah ini begitu banyak. Kalau dijadikan lautan itu sebagai tinta dakwat untuk menulis kalimat-kalimat rahsia ilmu Allah, maka tidak akan cukup lautan, air lautan tersebut, walaupun ditambah dengan air lautan yang lain. Subhanallah, tuan-tuan. Sebab itu kalau kita belajar ilmu agama, tuan-tuan, kalau kita belajar kitab contohnya, ataupun kita belajar dalam ambil ijazah ataupun master ataupun PhD, kita kaji ilmu Islam, akan terbitnya hukum-hukum yang lain, terbitnya ilmu-ilmu yang tidak pernah kita tahu. Itu bagi orang yang mengkaji ilmu agama, ya, yang mana apabila dikaji bertambah hukum-hukum yang begitu banyak sekali. Maka inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada kita, yang mana rahsia-rahsia pengetahuan Allah itu, yang mana tidak mampu untuk manusia itu mengetahui secara kesemuanya. Lemahnya manusia, sebab itu kita tidak boleh rasa bangga diri, tuan-tuan. Kalau kita belajar ilmu agama, jangan kita rasa hebat, kerana itu baru sedikit sahaja Allah berikan kefahaman di dalam diri kita. Ada di kalangan kita, tuan-tuan, baru belajar sedikit rasa hebat dah, tuan-tuan. Rasa nak perlekeh orang lain, rasa diri dia dah cukup dengan ilmu yang dia pelajari. Tidak, tuan-tuan, dirahmati Allah. Sebenarnya sedikit sahaja Allah berikan pinjaman kepada kita. Allah kata apa dia? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak aku berikan kepada kamu pengetahuan yang kamu ada itu, melainkan hanya illa qalila, sedikit sahaja. Jadi kenapa kita rasa nak bangga, nak rasa hebat apabila kita memiliki sesuatu ilmu? Tetapi sepatutnya hendaklah kita menjadi orang yang tawadhu, orang yang merasa banyak kekurangan dalam diri kita. Walaupun orang menyanjung kita hebat dan sebagainya, tetapi sebenarnya kita adalah insan yang banyak kekurangan daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah kata apa dia? Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu. Mithlukum yuha, tetapi aku diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini sama seperti kamu, seperti manusia yang lain, tetapi membezakan aku dengan kamu, diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dirahmati Allah, ayat ini kita kena faham. Bukan bermakna Nabi itu sama akhlak dan adabnya seperti kita. Nabi SAW tidak sama seperti kita, kerana Nabi itu adalah seorang Rasul, seorang kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang dimaksudkan mithlukum, sama seperti kamu, yang mana sama manusia seperti kita. Yang mana kita pun makan, Nabi juga makan. Seperti mana Nabi juga berkeluarga, kita juga berkeluarga. Sebagaimana Nabi juga minum, kita juga minum. Ini yang yang sama dengan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada tolok bandingnya. Tidak ada tolok bandingnya, tuan-tuan dirahmati Allah, kerana Nabi itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai akhlak yang sangat indah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah Subhanahu wa taala puji Nabi. Allah kata apa dia? Sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang sangat agung. Siapa yang puji Nabi? Allah.
Allah Subhanahu wa taala puji Nabi di dalam Al-Quran. Ini nak menunjukkan kepada kita begitu mulianya manusia yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Allah kata mithlukum yuha, tetapi diberikan wahyu kepada kamu. Kemudian Allah kata apa dia? Annama ilahukum ilahu wahid. Yang mana diwahyukan kepada kamu, dan sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan amalan saleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam ibadat kepada Tuhannya. Tuan-tuan dirahmati Allah, penutup daripada ayat ini yang mana telah kita bincangkan, orang yang melakukan amalan saleh ini Allah Subhanahu wa taala tempatkan dengan tempat yang paling mulia. Maka penutup ayat ini Allah kata apa dia? Maka faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaklah dia melakukan amalan saleh. Syarat untuk bertemu dengan Allah adalah dengan dia melakukan amalan saleh yang sebanyak-banyaknya. Maksudnya tuan-tuan, kita nak berjumpa dengan Allah dalam keadaan yang mana amalan kebaikan kita sudah cukup. Kenapa? Kerana berjumpanya kita dengan Allah adalah saat ketika mana kita dihisap dengan amalan-amalan kita. Bukan jumpa kosong tuan-tuan. Perjumpaan kita dengan Allah adalah untuk dihisap segala amalan yang kita lakukan, sama ada amalan yang dinamakan kebaikan ataupun kejahatan. Dan penghujungnya Allah kata jangan kamu syirik dengan amalan kamu. Maksudnya amalan yang kita lakukan itu jangan ada sifat riak yang boleh membatalkan pahala amal ibadah kita, amalan kebaikan kita. Begitu juga dengan ibadah puasa yang kita kerjakan di dalam bulan Ramadan ini. Qiyam kita, tilawah kita, zikir kita, biarlah ianya dilakukan dengan penuh keikhlasan kerana Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan sedikit intisari ayat suratul Kahfi ini sama-sama kita memperbanyakkan melakukan amalan saleh dalam hidup kita. Yang mana masih lagi Allah memberikan peluang umur kepada kita, maka rebut peluang ini sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan bermakna apabila kita menyebut tentang akhirat kita tinggalkan dunia. Kadang-kadang persepsi dalam masyarakat kita yang mana apabila sebut tentang kejar dunia bukan bermakna suruh tinggal, kejar akhirat bukan bermakna suruh tinggal dunia. Agama tidak suruh begitu tuan-tuan dirahmati Allah. Agama menyuruh untuk kita mengambil habuan dunia, tetapi yang memberikan prioriti dia, keutamaan itu adalah kehidupan akhirat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati hidup kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesihatan kepada kita untuk kita melakukan amal saleh dengan sebanyak-banyaknya. Dan mudah-mudahan kita mengharapkan Ramadan pada kali ini adalah Ramadan yang memberikan tarbiyah dalam hidup kita, menjadikan kita insan yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ampun maaf daripada saya sekiranya ada kekurangan ilmu, bahasa yang tidak begitu baik dalam penyampaian. Mohon maaf sekali lagi. Aku qauli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله القائل واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melipat gandakan amalan ketaatan dan menjauhi segala perbuatan maksiat dan sia-sia. Rebutlah peluang besar yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di hari-hari 10 yang terakhir dalam bulan Ramadan yang berbaki ini. Mudah-mudahan kita dikurniakan kelebihan untuk bertemu dengan malam Al-Qadar pada tahun ini. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, Ramadan Al-Mubarak yang mengunjungi kita kini sudah pun hampir untuk meninggalkan umat Islam beberapa hari lagi. Ada hati yang mula menangis, tetamu yang mulia ini akan pergi dan pasti akan kembali lagi. Namun, adakah kita berkesempatan lagi untuk bertemu dengan bulan yang penuh dengan keagungan ini? Apa yang sudah berlalu tidak dapat lagi untuk kita ulangi. Apa yang mampu untuk kita lakukan adalah hanya kita berdoa dan beristighfar dan berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dan berserah agar segala yang telah kita lakukan di sepanjang Ramadan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun akan berakhirnya Ramadan bukanlah penamat segala kebaikan dan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, malam raya yang bakal tiba, iaitu malam 1 Syawal, adalah satu malam yang mempunyai keistimewaannya yang tersendiri. Alangkah ruginya jika sepanjang Ramadan ini kita mampu bersungguh-sungguh melakukan amal ibadah dan segala amalan kebajikan. Tiba-tiba pada malam yang penuh barakah ini, di malam 1 Syawal, kita dilekakan dengan kesibukan persiapan hari raya. Lebih teruk lagi sekiranya ia dicemari dengan dosa dan maksiat kepada Allah. Memang tidak salah untuk kita bergembira, mensyukuri nikmat kerana dapat menyempurnakan ibadah selama sebulan di dalam Ramadan pada tahun ini. Tetapi janganlah kegembiraan kita ini sampai menyebabkan kita rugi daripada mendapat keuntungan yang amat besar. Sidang Jumaat dirahmati Allah sekalian, sepanjang bulan Ramadan ini, selain malam Al-Qadar itu, kita ditawarkan dengan malam 1 Syawal yang banyak kelebihannya jika beribadah pada malam tersebut. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, dan diampunkan bagi mereka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada terakhir Ramadan. Lalu seseorang bertanya, wahai Rasulullah, adakah malam ini malam Al-Qadar? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. Tetapi seorang pekerja akan diberikan upah setelah dia menyelesaikan pekerjaannya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Oleh sebab itu, malam hari raya itu hendaklah diisi dengan takbir, memperbanyakkan doa dan zikir-zikir tertentu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyarankan umatnya untuk menyambut hari raya dengan memperbanyakkan memuji kebesaran Allah. Malah umat Islam sangat digalakkan untuk memahami dan menghayati setiap ungkapan takbir yang dilaungkan.
ia syarat mengandungi makna keagungan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala serta kebenaran janjinya untuk memberi pertolongan kepada orang mukmin. Bahkan ia juga mengingatkan kita tentang peristiwa perang Ahzab di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada umat Islam dengan memporak-perandakan barisan tentera Ahzab dengan kekuasaannya. Bermula pada malam Aidul Fitri sehingga salat sunat Aidul Fitri, kita amatlah digalakkan melaungkan takbir raya. Sambutannya bermula menghidupkan malam raya dengan melakukan ibadah-ibadah salat, zikir dan laungan takbir bagi membesar dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Takbir raya juga menzahirkan rasa kemenangan dalam diri selepas sebulan kita berpuasa. Hadis daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu dikatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama lailatul 'idaini muhtasiban lillahi lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub." Sesiapa yang menghidupkan, yakni beribadah di dua malam raya dengan mengharapkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa yang menghidupkan, yakni beribadah di dua malam raya, iaitu Aidil Fitri dan Aidil Adha, semata-mata mengharapkan keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala, nescaya tidak akan mati hatinya pada hari yang mati semua hati. Riwayat Ibnu Majah. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, pada pagi 1 Syawal itu pula disunatkan beberapa amalan seperti mandi sunat Aidul Fitri, termasuk juga wanita yang dalam keadaan haid memakai pakaian paling cantik beserta wangian dan sarapan pagi terlebih dahulu sebelum menghadiri salat sunat Aidul Fitri. Inilah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yawm al-fitri hatta ya'kula tamaratin. Riwayat Imam Al-Bukhari. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pergi salat Aidil Fitri sehinggalah baginda makan beberapa biji kurma. Selesai menjamah sedikit makanan, maka bersegeralah pergi menghadiri tempat salat lebih awal untuk menunaikan zakat fitrah, bertakbir, menunaikan salat Aidil Fitri dan mendengar khutbah raya, termasuk bagi wanita yang dalam keadaan haid. Selain itu juga kita disunatkan pergi ke masjid dan baliknya melalui jalan yang berbeza. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan bahawa adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila keluar menunaikan salat hari raya, baginda melalui satu jalan dan kemudian pulang melalui jalan yang berbeza. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Hikmah melalui jalan yang berbeza adalah agar disaksikan oleh para malaikat dan makhluk Allah yang lain, di samping dapat mengeratkan lagi hubungan silaturrahim di kalangan umat Islam. Semoga Syawal yang menyusuli pemergian Ramadan dapat disambut dengan kegembiraan yang sejati, sebagaimana gembira dan bersukarianya para malaikat atas kurniaan Allah Subhanahu wa taala yang melimpah ruah ke atas diri kita. Janganlah pula kegembiraan kita membuatkan kita alpa tentang betapa besar dan mulianya fadilat malam raya dan betapa terbuka luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala tatkala kita berhimpun untuk salat hari raya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan Ramadan yang kita jalani ini Allah Subhanahu wa taala mengangkat darjat kita. Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesilapan kita, dan kita mengharapkan Ramadan yang bakal mengakhirkan tirainya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita insan yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana inilah natijah
daripada berpuasa di dalam bulan Ramadan. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan raya yang bakal tiba ini kita hidupkan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita mengambil pengajaran daripada beberapa perkara, mudah-mudahan dapat dijadikan panduan dan mengakhiri hari-hari Ramadan dan menyambut satu Syawal yang diberkati. Yang pertamanya, umat Islam hendaklah mengakhiri hari-hari terakhir Ramadan dengan memperbanyakkan, meningkatkan lagi ibadah dan memburu pahala yang disediakan oleh Allah. Yang kedua, umat Islam hendaklah meyakini dan menginsafi bahawa malam satu Syawal adalah malam untuk memuji dan mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, umat Islam hendaklah menjauhi amalan sia-sia dan menambah dosa, terutama sekali pada malam-malam akhir Ramadan dan malam satu Syawal, bahkan sehingga ke akhir hayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sesungguhnya berjayalah orang yang setelah menerima peringatan itu berusaha membersihkan dirinya dengan taat dan amal yang saleh, dan menyebut-nyebut dengan lidah dan hatinya akan nama Tuhannya, serta mengerjakan sembahyang dengan khusyuk. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد المرسلين، وارض اللهم عن أصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدع والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين، ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان شرف الدين إدريس شاه ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلانغور تكو أمير شاه ابن سلطان شرف الدين إدريس شاه في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرامك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد، وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. اللهم يا دافع البلاء ادفع عنا هذا الوباء والبلاء والمرض والشدائد والمحن بلطفك يا لطيف، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.